Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran dan tadabbur beberapa ayat pilihan. Alhamdulillah, kita sudah masuk juzuk yang ke-27, surah yang ke-56, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah, kita break semalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 kita sambung bacaan di sini, kemudian kita balik kepada huraian dan terjemahan insyaallah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. 'Ala sururin mawduunatin muttaki'ina 'alaiha mutaqabiliin. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Balik semula kepada ayat kita. Kita balik kepada satu kumpulan, iaitulah kumpulan yang ketiga. Ini untuk huraian. Kumpulan yang ketiga nama dia As-Sabiqun As-Sabiqun. Dalam ayat yang lepas kita dah baca tiga kumpulan, kan? Allah Ta'ala sebut apa dia? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kumpulan duduk sebelah kanan, ataupun kumpulan ashabul yamin, orang yang memegang suratan amalan dengan tangan kanan. Satu kumpulan. Kemudian wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, kumpulan belah kiri, ataupun ashabus shimal, pemegang suratan amalan buruknya di sebelah tangan kiri. Maka satu lagi kumpulan nama dia was-sabiqun as-sabiqun, kumpulan yang mendahului, orang yang bersegera beriman, bersegera menyahut seruan Allah, bersegera melakukan ibadat dan ketaatan. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, fi jannatin na'im, dalam bertinggal tetap dalam surga yang penuh nikmat. Sullatum minal awwalin, di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan sebilangan kecil dari orang yang datang kemudian. Kita break dekat sini dalam siri yang lepas, sebab ada perbincangan ulama di situ. Tengok dalam nota kita ni, dalam nota tafsir pimpinan, dia kata minal awwalin, sullatun minal awwalin, sekumpulan dari orang-orang dulu. Siapa orang dulu? Tengok nota di bawah, yakni yang terdahulu daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini satu tafsiran, satu hujah. Wal akhirin siapa? Yakni semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Maka para ulama Islam berbincang dalam tajuk penetapan orang dulu, orang kemudian siapa? Umat Muhammad sallallahu dan umat dia. Kata mereka nampak macam tak seimbang. Nampak macam tidak begitu tepat dari sudut beberapa hujah yang telah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kumpulan yang pertama kata apa? Apa ni? Minal awalin, sullatun minal awalin, kumpulan yang awal itu tanda pelajar. Dalam tafsir pimpin apa pilih macam juga, iaitulah umat yang terdahulu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-akhirin umat Muhammad. Allah. Itu dia panggil orang dulu, orang kemudian. So, ini ramai di kalangan ulama tafsir menafsirkan demikian. Karena itu panel penulis pimpinan Ar-Rahman memilih pandangan ini. Pilih pandangan ini. Pendapat yang kedua, tulis, kita akan bincang sikit lagi. Sebab ada huraian ulama di sini penting. Pendapat yang kedua kata tidak. An haula'i jami'an hum hadhil ummah. Kumpulan yang terawal yang kemudian di dalam skop umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sullatun minal awwalin minal ladzina sahibun nabi. Kumpulan yang terawal iaitulah kumpulan orang-orang yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada Sayyidina Abu Bakar sampailah kepada sahabat yang terakhir. Wa qalilun minal akhirin ay minat tabi'in wa man ba'dahum ila qiyamis sa'ah. Orang kemudian tu start daripada tabi'in sampai ke kiamat. Kalau kita ambil pandangan yang kedua ini, di mana letaknya orang dulu? Di mana letaknya orang dulu? Adakah orang dulu tidak masuk dalam sabiqun? Jawab di para ulama pandangan yang kedua ini kata tidak. Li'annal khitaba, sebab ayat ini muwajjahun lihazil ummah. Ayat yang kita bincang ini ditujukan kepada umat ini. Maka kita bincang dalam skop koridor hadhil ummah. Tak segi ke umat dulu. Dalilnya Nabi SAW sebut khairul quruni qarni, summa alladhina yadunahum, sebaik-baik kurun iaitulah kurun yang hidup bersama aku dan orang yang selepasnya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah saya baca semalam, la tasubbu ashabi, mu jangan maki sahabat aku. Kalau kamu nafkah sebesar bukit Uhud emas, tak sama dengan setengah cupak ataupun secupak gandum yang disedekah oleh sahabat aku. Dan dalam Al-Quran surah At-Taubah Allah sebut was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mana sabiqun? Orang yang terawal di kalangan muhajirin dan ansar. Dalam suratul Hasyr ayat 8, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim. Ayat ini menguatkan makna perbincangan kita dalam skup umat ini. Tidak menafikan umat dulu, karena ayat ini ayat berbincang tentang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang kedua ini pandangan yang dinukilkan daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan jamaah min as-salaf. Wa rajjahu Ibnu Katsir fi tafsiri. Ibnu Katsir mentarjihkan pandangan yang kedua ini. Maka kita fahamlah di situ dalil dia mana? Dalil yang menguatkan pandangan yang kedua, kita tanda pelajar. Iaitulah dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersumpah dia mengharapkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubu' 1/4 ahli syurga. Sahabat bila dengar bertakbir Allahu akbar. La, Nabi kata
Aku mengharapkan umat aku ni sulus 1/3 daripada ahli syurga. Fakabbarna, kami bertakbir. Tak lama Nabi beritahu, arju an takunu nisfa ahli jannah. Aku mengharapkan kamu setengah ahli syurga daripada umat dia sallallahu alaihi wasallam. Fakabbarna, maka kami bertakbir. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka menunjukkan bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini setengah ahli syurga. Bagaimana kita nak kata qalilun minal akhirin, sedangkan pembahagian setengah-setengah, nisf. Dan hadis yang kedua juga, hadis Nabi tengok rufi'a li sawadun azim. Nabi tengok kumpulan gelap, satu kumpulan ramai manusia. Nabi kata, ingat ke umat aku? Rupanya umat Nabi Musa. Malaikat kata, unzur ilal ufuq, tengok lagi ujung sana. Nabi tengok ujung, lebih ramai daripada hak Musa tadi. Sawadun azim. Maka malaikat kata, hadhihi ummatuk ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu umatmu, ramai. Kemudian timbul hadis, Nabi kata di kalangan mereka sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. 70,000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam riwayat lain, ma'akul li alfin sab'una alfan, daripada 70,000 tu tambah lagi 70,000. Kita kata alhamdulillah, insya-Allah bilangan yang besar ini memberi ruang dan peluang untuk kita berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Dan kita juga berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku kalau kena. Mana kalau terlepas daripada kumpulan yang pertama, masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, kita nak kumpulan yang kedua, hisaban yasira, orang yang kena hisab tapi simple, makna lalu je. Jadi maka dengan itu, dua-dua tafsir itu ada sandarannya. Ada tafsir daripada ulama salafus salih, tapi dari sudut siyaqil ayah, dari sudut perbincangannya, kata di penulis kitab Isyraqat ini, falladhi yazhar wallahu alam, maksudnya al-awwalina wal akhirin fi hadhihi al-ummah. Fi hadhihi al-ummah, kita kata wallahu alam. Yang penting ayat ini nak ajar kepada kita supaya apa? Supaya segera sabiqu ila maghfiratin, supaya kita bersegera mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Takkanlah sama orang kemudian dengan orang hidup zaman Nabi. Wasabiqunal awwalun, dia duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah dididik oleh Nabi sendiri. Mereka telah menerima daripada mulut Nabi. Mereka hidup di zaman turunnya wahyu. Mereka duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sami Allahu liman hamidah. Mereka jawab rabbana walakal hamdu. Nak sama dengan kita mari kemudian kita jumpa sami Allah liman hamidah dalam kitab je, kan? Maka kita kata itu kelebihan umat yang terdahulu. Jadi maka bahayanya kumpulan yang meragui kehebatan para sahabat, sebab kalau ragu mereka tu, merekalah penerima agama ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah ada sebuah hadis. Hadis ini walaupun lemah sanad dia, tetapi bimajmu'i turuqihi insyaallah membawa kepada darjat yang baik, iaitu hadis masalu ummati masalul matar. Bandingan umat aku ni seperti hujan. La yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Hujan ni kita tahu hak mana yang lebih membawa manfaat. Hujan boleh jadi hak turun mula-mula tu menyuburkan bumi, ataupun yang turun yang terakhir. Maknanya kita kata hadis ini menunjukkan khairiyatul ummah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebaikan semuanya daripada awal yang terakhir, tetapi kita tak boleh lawan as-sabiqunal awwalun, kumpulan yang terawal. Hebat mana kita tak lawan para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga ulama-ulama Ahlus Sunnah mengatakan as-sahabatu udul. Kita tak payah cek tentang keadilan para sahabat dari sudut riwayat hadisnya. Cuma kita kena tengok rawi selepas daripada dia. Syiah jangan duduk buang dengan dia.
Dia tolak kecuali beberapa sahabat yang diiktiraf. Itu puak-puak Syiah dia kata kita panggil puak-puak mulut busuk, kerana dia mencerca sahabat pagi, petang, siang dan malam. Jangan pedulikan mereka, kita jauhkan diri daripada mereka. Baik, itu orang panggil khulasah kepada perbincangan kita dalam sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di dalam kumpulan-kumpulan yang baik, kumpulan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan terutamanya kita mengharapkan kita boleh masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Baik, ayat yang ke-15. Siapa dia? Ashabul yamin was-sabiqun. Duduk mana dia? Tengok. Ala sururim maudunah. Mereka duduk dalam surga itu di atas takhta kebesaran yang bertatahkan permata. Allahu Akbar. Maudunah, dia kata al-mansuj, yang ditenung. Dengan apa? Katil daripada kayu, mungkin juga daripada besi, tapi dia tenung, dia punya benang dia tu, ni perhiasan dia tu daripada emas. Kita jangan memikirlah dengan otak kita, kalau duduk atas emas ke sakit kerah kau tahu. Orang tak buat katil dengan emas kan, tempat lapik tu. Orang buat dengan jerami, buat dengan tali yang lembut. Kata di para ulama, jangan duk mikir emas berapa iyar, berapa karat. Laisa fil jannati mimma fid dunya illa al asma. Tak ada lain syurga esok benda-benda dari dunia ni kecuali nama dia sama, tapi hakikatnya tak sama. Emas lagu mana? Allah Taala yang Maha mengetahui. Kerja kitanya tak seduk mikir emas karat berapa. Yang kita nak mikirnya macam mana kita nak sampai ke syurga. Itu yang besar. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan. Ingat, kita ni kalau nak kecek nak berkecek, Kelantan kata berkecek, bercakap. Kalau saya sebut kecek itu makna bercakap. Kalau kita nak bercakap dengan orang ni palih kau ni, kita palih kau ni, happy ke tidak? Seronok? Cakap apa lagi tu? Macam mazhab wasapi kita, tidak? Mari rumah orang, dia duduk buka handphone, dia duduk cakap. Apa cerita lagu ni? Kan? Kita kata itu tidak betul. Cakap mutaqabilin, kita kena berhadap depan. Tengok ahli syurga, Masya Allah, berhadap-hadapan. Dia tak main cakap palih punggung kat sini, tak ada. Itu nikmat. Dia panggil kamal mut'ah bil mu'anasah wal mujalasah, iaitulah mutaqabilin. Suka kita bila kita berada, orang panggil meja bulat, duduk kan, berada orang ni. Sebab itulah kita, kalau kita sibuk setara mana pun, waktu makan kita kena atur biar duduk makan sekali dengan keluarga kita, makan sekali dengan sahabat-sahabat. Barulah kita panggil ada masa untuk kita berborok, berbincang, bermuzakarah, bertanya khabar dan sebagainya. Itu waktu kita istimak, waktu kita berkumpul, kan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal. Kekal macam mana? Kekal dalam kemudaannya, dia tak ketua. Yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Masya Allah. Siapa dia ke wildan? Tanda pelajar. Wildan, siapa dia? Wildan tu jam'u walad. Huwa humus sibyan, kanak-kanak sebelum balik, au ma'asinil buduk, ataupun hampir balik. Comel lah budak-budak ni. Mari kita teh pelajar-pelajar ni, mari sini setara mana? Dia kata tak ada lagi misah. Rupanya budak-budak ni dia mula nak remaja tu, dia naik misah dulu. Betul? Naik misah. Kalau misah nak bagi teh atas bibir mulut tu, anak remaja ada besar tu. Tapi jangan nak tunai lagi, baru besar bagus, kan? Wildan, kanak-kanak yang menghampiri balik. Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Al-Quran tentang mereka. Di antaranya dalam suratul Insan. Maka siapakah wildan?
Siapa dia wildan ni? Mari mana budak-budak ni? Yang pertama, tulis. Ulama kata hum auladul mu'minin, mereka anak-anak orang Islam yang mati sebelum balik. Mana mati kecil. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Ada juga kata tak berapa tepat. Sebab dalam surah At-Tur ayat 21 Allah kata orang-orang yang beriman akan diikuti bersama dengan mereka anak-anak mereka. Mana kalau ayah dia masuk syurga, anak masuk syurga juga. Dia tak akan jadi pelayan, dia dilayan. Pandangan yang kedua, hum auladul musyrikin. Mereka wildan itu anak-anak orang kafir yang mati kecil. Mereka tak berdosa. Kenapa kita nak campak dia dalam neraka? Budak-budak kecil dia tak berdosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kan? Setiap anak itu lahir di atas landasan fitrah. Lepas kita nak campak dalam neraka. Wa hadza qaulun jayyid. Ini pandangan yang baik, dinukilkan daripada beberapa orang sahabat. Waqtarahul Bukhari, Imam Bukhari memilih pandangan yang kedua ini, iaitulah mereka anak-anak orang kafir yang mati kecil, wa jama'atum min ahli ilm. Dalil dia hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, hadisur ru'ya. Hadis Nabi kita tengok dalam mimpi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok Nabi Ibrahim duduk dalam satu taman, dilingkungi oleh kanak-kanak, ramai budak-budak. Faqila lahum kullu mauludin mata 'ala al-fitrah. Semua kanak-kanak ini mati di atas fitrah. Sebab mak ayah dia yang meyahudikan dia, mengkafirkan dia. Faqila lahu aulad wa auladul musyrikin. Qal, ketika Nabi sebut kullu mauludin yuladu al-fitrah, orang tanya dia, anak-anak orang kafir macam mana? Qal wa auladul musyrikin. Anak orang kafir sama juga. Hadis ini dalam Bukhari, li'anna haula'i, kerana mereka tidak ada mukallaf, mereka mati sebelum taklif. Ini menunjukkan rahmat Allah SWT, oleh kerana mereka tidak ada taklif, mereka tidak ada tanggungjawab, maka dia mati, jangan dia tak masuk syurga, mereka duduk dalam syurga. Pelayar dalam syurga apa seronok. Pelayar kerja mana? Kita tak usah kata apa. Kawan-kawan kita yang kerja di istana, suka dia. Oh, sedap duduk sini, duduk tempat comel, uniform dia apa kelah, tak, makannya apa sedap. Kita hidayah makannya, pembesar bukan yang makan semua, dia makan setakat dia nak lebih juga. Apa dia? Ni, hujung dia ni lah ngomong. Gitulah lebih kurang. Alhamdulillah, ada dalam tafsir Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Mau'udah, anak-anak yang ditanam hidup-hidup ni. Wa qad warada annaha fil jannah. Mereka di dalam syurga. Budak-budak tu. Allahu Akbar. Maka ada yang mengatakan wildan ini sejenis makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, kerja dia pelayan dalam syurga. Sama juga dengan al-hur, bidadari. Bidadari ada di kalangan wanita muslimah kita ni, dan ada satu kumpulan lagi bidadari khas Allah Ta'ala cipta sebagai nikmat kepada ahli syurga. Wallahu alam. Yang pentingnya Allah Ta'ala sebut wildanun mukhalladun, iaitulah mereka duduk dalam umur yang tak berubah. Ahli syurga umur dia 33 tahun tidak berubah. Katakan sama dengan umur Nabi Isa. Tulis pelajar, fi sinni Isa hina rufi'. Umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit, umur dia 33 tahun. Zukuruhum wa inathuhum, laki-laki ke perempuan sama 33 tahun. Dan kanak-kanak ni mukhalladun, dia tak akan jadi tua dah. Tidak kata lulu pelayan waktu dia budak, bila dia tua dia jadi pembesar juga lah, kekal. Sebab apa kekal?
Sebab ahli syurga tidak berubah dia punya umur. Ingat, ahli syurga tak bertukar umur dia. Sebab apa tak bertukar? Sebab dia tidak ada hari yang bertukar, maka tidak ada tak bertukar. Wallahu a'lam. Balik kepada ayat kita. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dilayani oleh anak-anak muda laki-laki yang tetap kekal di dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka, duduk beredar, duduk jalan comel. Bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in. Akwab, kub dengan membawa gelas. Dia tulis sini piala. Kalau kata piala lain, gelas, kub, sebab dia panggil gelas tu gini. Tulis ni pelajar. Kalau kata kub, akwab, iaitulah bekas laisa laha yadun, tak ada tangan. Gelas kosong tu, itu dia panggil mana gelas? Gelas kosong tu itu dia panggil kub. Walaisa laha khartum, tak ada muncung, tak ada. Wa abariq, abariq, ibrik, teko. Ibrik, teko itu dia ada tangka, ada takak. Lepas tu dia ada muncul untuk kita tuang air. Itu dia panggil ibrik. Wa ka'sin, barulah dia panggil ka'sun tu. Itu gelas kaki kecil. Orang hidup minum arak tu. Gelas dia panggil bar minum. Itu ka'sun. Mimma'in, gelas yang berisi arak yang diambil dari sungainya yang mengalir. Allahu Akbar. Kita seduk mikirlah. Arak di sini itu kata apa? La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya. Tak ada. Arak tu nama je arak. Nampak soho sangat atas dunia ni. Arak tu kok mahal-mahal. Tu kawan tu nak masuk airport, arak dulu. Mana ada? Kedau negara Islam ke negara kafir lebih kurang ya. Saya pergi melawat banyak dah negara umat Islam. Termasuklah negara kita Malaysia ini ada tempat airport. Dulu di airport Subang, cukup duka cerita kita. Kita nak naik kapal terbang, ada kaunter jual arak. Boleh jadi orang komen hari ini tidak ada, kita kata terima kasih kepada MAB kerana menghapuskan kedai arak. Takut kita. Atas kapal terbang hidang arak. La haula wala quwata illa billah. Jadi atas dunia arak mabuk, di akhirat tu nama je sebab nampak soho sangat atas dunia ni. Arak minuman yang pelik-pelik ni. Dia kata masuk dalam syurga lah. Jangan minum atas dunia. Kita pergi kepada ayat 20. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih. Tak usah mikir nak makan gapo. Buah durian ada. Buah rambutan ada. Petah hak busuk ada, tapi tak busuk. Pencicah dia budu ada juga. Jangan bebas. Tapi seperti kata Ibn Abbas lah, nama je ada, hakikatnya tidak. Kata di ulama kesihatan kata. Tanda ni pelajar. Bada'a bil fakihah. Dalam ayat 20 Allah mula dengan buah-buahan. Wa fakihatin, buah-buahan. Sebab apa? Li sur'ati hadmiha wa suhulatihi. Kerana buah-buahan tu mudah dia pun nak hadam, dia mudah, dia lembut. Kerana itu ulama-ulama taghziyah, ulama-ulama bahagian pemakanan dan memberi nasihat supaya kita makan buah dulu sebelum kita makan yang berat. Kita ni terbalik. Tak nasi 3 pinggan, buat terbit buah. Ini pembasuh mulut. Basuh mulut apanya tak salah dia punya menu. Menu dia nya mari buah dulu, tafakuh dulu sebab dia tu orang panggil ringan. Mudah nak hadam, kita bui dia dulu. Lepas tu kita lenyek dengan daging yang berat-berat atau lain cerita.
Ni kalau mari daging tu mari buah kemudian tak jadi. Dia akan menghilangkan ba'du fawaidihi wa khasaisihi, menghilangkan faedah-faedah keistimewaan buah itu kalau kita makan kemudian. Ingatlah, ini dipanggil menu dalam Al-Quran. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini. Wa amal lahmu, mari pula daging kemudian susun buah daging. Di sini dikata daging burung mufaddal ala ghairihi, diutamakan daging burung daripada daging lain. Sedap burung ni kan. Mimma yashtahun, daripada apa yang kamu ingini. Makan buah dulu, lepas tu mari daging burung, daging-daging hak lain pun kan. Allahu Akbar. Wa hurun 'ain, dan mereka dilayani oleh bidadari-bidadari yang cantik-cantik parasnya. Allahu Akbar. Bidadari dicomel. Makcik-makcik kita jangan duduk sedih lah. Masuk dari surga dia kak, ayah dia boleh bidadari, makcik boleh berapa? Sudahnya tanya. Ayat kita nak jawab, kita kena jawab mengikut apa yang Quran jawab je lah kan? Kita kata makcik, nikmat syurga tu bukan duduk di suami dengan isteri saja, banyak lagi nikmat lain yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Yang penting hari ini kita kena berbincang bagaimana kita nak masuk syurga. Tak duduk mikir boleh, kalau kita laki-laki boleh bidadari, adakah orang perempuan boleh bidadara? Tidak ada riwayat. Dia macam mana Tuhan nak bagi, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Tak usah duduk fikir, lah ni makcik kena fikir nak masuk syurga dulu. Wa hurun 'ain. Hurun 'ain, hur jamu haura. Haura itu maknanya syadidatul bayad ma'a syiddatil jamal was safa' fil alwan. Putih melepak kata orang, comel orangnya. 'Ain, 'ainun jamu 'aina wa hiya wasi'atu hadaqatil 'ain. Mata dia luas, tidak sempit mata. Orang panggil tidak mata spek, tidak mata ripik. Orang kata mata ripik kan. Macam setengah bangsa tu mata dia spek ya. Ada juga lagu tu. Jadi wahurun ini mata dia comel, bukan mata bolak macam mata ikan lolong ataupun burung apa nama mata bolak. Arab kata bumah. Burung hantu, burung ketung. Dah comel. Mata lawa. Tuannya putih, matanya comel, bulak molek. Wal jamal huna fi wujuh ahli jannah wa fi azwaj. Kecomelannya rupa dia comel, majlis dia lawa, orangnya lawa, makanannya sedap, masya-Allah. Katalah Allahumma ij'alna min ahli jannah. Ya Allah, jadikan kita semua ni ahli syurga. Kita sudah memikir lagu mana nak dapat berapa orang, kita sudah kira lah. Ada dalam kitab Jawi ni, kitab apa tahu. Sekali anak putih nak solat, nak semaya di masjid, ada kuliah muslimah. Kitab ni pula banyak hadis-hadis palsu. Lupa nama kitab. Ustazah pula baca, sedap dia orang. Dia kata orang ahli syurga ni duduk berjimuk saja berapa belah tahun, berapa puluh tahun. Kita kata saya duk hurah lah pada lagu tu. Nampak kalau dia dengar di budak-budak pelik, kau tak ada kerja lain ni, kerja dia duduk berjimuk. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Banyak kitab-kitab kita ni, banyak hadis-hadis palsu dalam tu. Siapa dia berani pula ambil rekod tu. Orang-orang dulu tak belajar hadis, kita zaman kita ni hadis terbuka untuk kita buat belajar, tengok ulama-ulama kata apa, mudah nak cari. Kita tak pandai nak menilai hadis. Kita bukan ahli hadis, tapi kita menukilkan. Ulama ni kata di Imam Baihaqi, Ad-Darqutni kata, Al-Iraqi, An-Nawawi kata, kita ambil pandangan-pandangan ulama-ulama yang menilai. Dia kata, pandai-pandai awak ni. Ni kadang-kadang orang ni dia suka monopoli. Maaf lah dia panggil monopoli. Kita hak belajar fiqh ni, kita kata orang ngaji hadis tak pandai fiqh. Orang belajar hadis pula dia kata, ustaz tu belajar hadis mana? Asyik kita ni, orang kata nak jatuh orangnya. Hak betul ni saya. Lah, semua ilmu tu lengkap melengkapi. Ada orang yang
tabahu dalam bidang fiqh, tapi mungkin dia lemah dalam bidang hadis. Maka ulama hadis yang tolong selesaikan. Seperti Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah, dia telah khidmat kepada kita Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali rahimahullah taala tidak bahamaya dalam bidang hadis, maka dia nukil hadis yang dia jumpa. Sebagaimana kata penilai ulama hadis kata Imam Ghazali naqala wala yahtari. Dia nukilkan hadis yang dia jumpa, bukan dia reka hadis kan. Maka mari Iraqi dia khidmat, dia bongkar satu-satu hadis, dia nyatakan di mana sanad dia, ataupun dia tak jumpa sanad, dia kata la aslalahu, macam-macam penilaian. Kita mari zaman kita ini pun sama juga. Alhamdulillah saya dapat sebuah buku, satu penilaian yang dibuat terhadap kitab yang biasa dibaca di kampung-kampung di pondok kita ni, iaitu kitab dia panggil takhrik kepada kitab yang banyak hadis-hadis yang dibaca ni. Banyaknya hadis itu tidak sahih. Serupa nama kita. Baiklah, kita pergi kepada cerita kita. Kita ahli syurga, dia mau tahu apa benda. Masya Allah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Mereka itu ka'amsal, comel, putih, matanya comel, ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti, bukan serta, seperti, tulis tambah apa, seperti, ka'amsal, itu terjemahan dia. Ini kena maklum kepada pimpinan ni. Seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Allah. Lu'lu' ni mana mutiara? Kita suka kan mutiara tu. Mutiara lu'lu' wal marjan kan. Mutiara jazaa'an bima kanu ya'malun. Semuanya itu sebagai balasan bagi amal-amal baik yang mereka telah kerjakan. Amal baik yang kita kerja, Tuhan kata jala bima, dengan sebab. Allah kata jaza bima, dengan sebab apa yang kamu lakukan. Bukan sebab semata-mata amalan tak pandai nak beli syurga, amalan kita sikit, dengan sebab. Dalam tadabbur kita beberapa siri yang lepas, Allah Ta'ala sebut tentang balasan pada orang jahat, jazaan makan, apa yang kamu buat. Untuk balasan ahli syurga, bima, dengan sebab. Sebab muat baik, aku bagi. Itu dia panggil ilmu tadabbur. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Mereka tidak akan mendengar dalam surga itu perkataan yang sia-sia, dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa. Jadi orang duduk dalam surga, dia tak ada lagu, tak ada cakap yang tak ada faedah. Duk mengumpat orang, tidak ada. Bila tak ada orang yang ngumpat, kita pun tak dengar. Yang kita pergi dengar hari ni sebab ada orang bercakap karut kan. Masya Allah. Wala ta'sim, tidak ada perkataan-perkataan yang boleh membawa kepada dosa. Sebab kita atas dunia apa jaga boleh. Kita jangan umpat orang, dan kita jangan dengar orang yang mengumpat, jangan dengar. Kalau kita duduk dalam grup-grup orang duduk mengumpat, kita lari keluar daripada grup itu. Illa qilan salaman salama. Mereka hanya mendengar ucapan salam, salam, selamat, selamat. Macam selamat, selamat. Itu dia panggil salam, salam. Ada budaya masyarakat kita ini, dia tengok musim. Kalau awal Muharram, salam ma'al hijrah. Mari bulan Rabiul Awal, salam Maulid Nabi. Mari apa saja pun, salam Ramadan. Kita kata mari mana duk main salam-salam. Yang salam kita tanya assalamualaikum, je ada. Kan? Jadi anak rasa tak perlulah kita duduk ikut budaya-budaya salam-salam, ikut segala benda ni, tidak ada. Kita buat, kalau nak salam, assalamualaikum. Baik.
Tadi yang saya sebut nama kitab tadi, nama dia Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin, alhamdulillah sudah ada buku yang ditulis, dikeluarkan tentang satu-satu dia takhrij hadis Durratun Nasihin. Anak rasa pelajar-pelajar, para asatidah yang nak baca kitab ni wajib kena rujuk kepada kitab takhrij hadis dia, sebab banyak cerita-cerita pelik dalam dia tu. Di antara cerita yang masyhur kan, hadis solat tarawih tiap malam. Itu hadis tidak sahih. Tak tahu mari mana hadis itu. Ulama hadis kata tak ada dalam kitab-kitab hadis. Nak kata dhaif tak boleh. Okay. Baik. Kita tamatkan perbincangan kita dengan ahli-ahli syurga yang begitu nikmat. Allah Ta'ala ulang balik. Setelah kita bagi 3 kategori masuk dalam syurga, kemudian mari semula kepada ahli syurga duduk di mana? Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan puak kanan, penerima surat tangan kanan, alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu. Fi sidrim makhdud, mereka bersenang lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Tengok, sidrin makhdud, biasanya pokok bidara ni berduri. Tengok dalam satu hadis, satu kisah orang Badui. Orang Badui ni bila dia dengar dalam syurga ni sidrin, ada pokok bidara, Badui mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, kami dengar dalam Quran sebut pokok yang menyakitkan. Buat apa pokok ni? Sebab dia berduri. Wa ma kuntu ara anna fil jannati syajaratan tu'zi sahibiha. Dalam syurga tak ada pokok yang menyakitkan orang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hiya?" Pokok apa tu? Qala as-sidru, pokok bidara. Fa inna laha syaukan. Pokok bidara ada duri. Kenapa dia sungguh sangat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca perabi ayat. Allah kata fi sidrin makhdud. Pokok bidara yang sudah dicabut duri-duri dia. Kalau atas dunia ada duri, Allah Taala sebut bidara tu tak ada duri. Fayaj'alu makana kulli syaukatin samarah. Tempat duri tu Allah Taala ganti dengan buah. Comel kata. Allahu akbar. Fa inha tumbitu samaran tuftaqu samaratu ma'ha an 72 launan. Masya-Allah. Setiap buah dia tu keluar berwarna-warni, ada 72 warna. Ma minha launun yusbil akhar. Warna ni tak sama warna tu, 72 warna. Ya, orang panggil colorful dah. Orang-orang peminat color ni tengok dalam syurga lah. Tak duduk mikir atas dunia ni. Mikir atas dunia pokok. Jadi orang berdui tanya, pokok ni tak molek ni lah. Tanya dalam syurga sebab kalau boleh tukar pokok lain. Nabi kata dah, sidrin makhdud, pokok bidara yang tidak ada duri. Wa talhim mandud, dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buah-buah dia. Mau nak pakai pisang apa? Pisang kelak keling ada, pisang emas ada, pisang apa lagi so macam-macam pisang ada belakang pisang. Jangan mikir pisang macam belakang pokok awak rumah kita tu. Nah, itu pisang pakai rumah kita, pisang dalam syurga ni comel. Masya-Allah, tabarakallah. Wa zillim mamdud, wa zillim mamdud, dan naungan yang tetap terbentang. Allahu akbar. Duduk di bawah teduh bayang. Kata dalam hadis, inna fil jannati syajaratan yasidur raqibul jawadul mudammar as-sari' mi'ata 'amma yaqta'uha. Dia panggil bayangan yang panjang. Kalau kita naik kuda yang laju berjalan nak potong dia punya bayangan tu 100 tahun tak lepas. Lagu mana? Wallahu a'lam. Kemudian Nabi kita baca wa zillim mamdud. Hadis ini dalam Bukhari. Masya-Allah. Allahu akbar. Kata hadis ni hadis mutawatir kan. Wa ma'im maskub, dan air yang sentiasa mengalir. Allah,
Air yang mengalir, suka kita air ni. Kalau air beku macam duk dalam kolam tu tak comel. Nah, kalau air tukar macam air ni, air terjun ni kan, berasa sedap tengok. Wa fakihatin katsirah, serta buah-buahan yang banyak, buah-buahannya banyak buah-buahan. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, buah-buahan yang tidak putus-putus dan tidak pula terlarang mendapatnya. Buah tak putus, dia panggil tidak ada bermusim, tak ada musim. Ada semua buah. Nak pakai apa? Durian ada, rambutan ada. Tempat kita ni kalau buah tak putus, pokok tak putus buah, dia panggil bermusim. Nah, malah anak pergi rumah sahabat kita tu, dia kata pelik ni buah rambutan dia ni tak putus. Habis kumpulan ni naik bunga pula. Kata ini bayaran. Bayangnya adalah syurga. So, Tuhan kata la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak ada larangan. Tak ada buah beracun, tidak ada buah tak sedap, buah sedap belaka. Masya-Allah. Wa furushim marfu'ah, dan tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya. Allah Akbar. Tinggi keadaannya. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang istimewa. Suami lagi itu juga jangan bimbang. Kata di istimewa isteri di dalam syurga esok, orang perempuan tua tak masuk, tak ada dalam syurga, yang adanya umur 33 tahun. Hak tua-tua ni pun hak kecil lah ni pun masuk syurga muda balik. Muda balik. Bukan sangat muda. Tengok ni Tuhan kata apa? Faja'alnahunna abkara, serta kami jadikan mereka sentiasa dara yang tidak pernah disentuh. Tak ada janda dalam syurga Dara semua. Uruban atraba, yang telah menjadi jodohnya serta sebaya umurnya. Masya Allah. Comel dah tu. Tak payah hurai banyak kali dah ni. Dah, sebab kita dah hurai panjang dah. Li ashabil yamin, semuanya itu diperuntukkan untuk kumpulan di sebelah kanan. Sullatum minal awwalin, iaitulah bilangan besar dari orang-orang yang terdahulu. Tadi kita dah bahas orang terdahulu tu maksudnya sahabat-sahabat yang duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sullatum minal akhirin, dan sebilangan besar dari orang-orang yang datang kemudian. Dalam ayat ini dia buat sullatun belaka. Hak tadi qalilun, sinilah sullatun minal awwalin, sekumpulan besar daripada orang dulu. Di siapa orang dulu sini? Umat-umat yang terdahulu. Wa sullatu minal akhirin, dan sullah sekumpulan daripada orang kemudian. Jadi ayat ni dia bagi sama. Sullatu belaka. Ayat yang tadi yang iskalnya qalilun, kurang daripada orang kemudian. Itu jadi iskal. Ini tak banyak belaka. Jadi alhamdulillah kita sama ada mereka tu orang dulu, umat dulu, mereka tu orang dulu dengan mana orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kita kata alhamdulillah. Kata belaka alhamdulillah. InsyaAllah kita semua termasuk dalam ahli syurga, yang kita jadilah manusia yang taat, manusia yang dengar kata, jangan jadi manusia yang kerah pada, yang menyebabkan kita dihumban ke dalam neraka. Wal'iyazubillah. Tamaklah perbincangan kita orang-orang yang baik-baik. Itulah gambaran nikmat dia. Tengok dalam ayat ni susun yang dipanggil siapul ayat comel. Furusyid, katil, wak mari bidadari. Baru kena tempat kan. Alhamdulillah, insya-Allah tamaklah kita di syurga. Esok kita akan bincang tentang ahli neraka. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal, bagaimana pula orang-orang yang tangan kiri dan apakah keadaan mereka. Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.